ialah anugerah yang tidak ternilai yang diberikan oleh Tuhan kepada ibu bapa. Kanak-kanak merupakan khazanah yang berharga dan sewajarnya dipelihara dan dididik dengan baik serta penuh kasih sayang. Hal ini kerana kanak-kanak merupakan tiang negara dan mereka perlu dibesarkan dalam suasana yang baik supaya mereka dapat berkembang sebagai individu yang boleh menyumbang kepada negara, agama dan bangsa. Akan tetapi, dewasa ini kanak-kanak seringkali dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan masalah dan tekanan yang dihadapi oleh ibu bapa mereka. Mereka didera tanpa ada belas kasihan daripada ibu bapa mereka. Penderaan ini juga boleh membawa kepada masalah mental kanak-kanak tersebut. Perkara ini berkemungkinan menyebabkan kanak-kanak tersebut menghadapi kemurungan di usia yang masih muda. Mereka juga mungkin menghadapi kesukaran untuk mempercayai orang di sekeliling mereka sama ada ketika mereka masih kanak-kanak maupun ketika mereka sudah dewasa kelak. Perkara ini boleh menjadi lebih teruk jika kanak-kanak ini membalas dendam kepada anak-anak mereka kelak dengan mendera mereka seperti mereka didera oleh ibu bapa mereka ketika mereka kecil. Selain itu, penderaan ini juga mengganggu proses perkembangan mereka yang menyebabkan otak mereka tidak mengalami masalah kesihatan bagi jangka masa yang panjang. Jadi, kes ini haruslah diberikan perhatian kerana kes ini boleh dikategorikan sebagai kes yang membimbangkan. Pihak yang bertanggungjawab haruslah mengambil tindakan yang sepatutnya kepada pesalah. Seterusnya, nilai yang perlu diterapkan dalam kehidupan adalah kasih sayang. Nilai ini adalah penting kerana kasih sayang yang sudah dipupuk mampu mengekalkan diri daripada melakukan penderaan terhadap orang lain. Kasih sayang juga dapat daripada pelbagai bentuk sama ada dengan memberi sokongan dan juga memberi sentuhan fizikal. Nilai seterusnya pula adalah prihatin. Ibu bapa haruslah menunjukkan sikap ambil berat akan keadaan anak. Oleh itu, ibu bapa akan tahu jika anak mengalami masalah berkaitan mata pelajaran atau apa-apa sahaja yang menyebabkan emosi mereka. Bukan ibu bapa sahaja, malah jiran tetangga juga wajar prihatin akan keadaan sekeliling. Mereka haruslah peka dan mengambil berat serta melapor kepada pihak berwajib jika berlaku sebarang kes penderaan. Datin Dr. Mariani Matno, pakar psikologi Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya berkata, kes penderaan kanak-kanak ini boleh dikaitkan dengan bidang agama Islam. Terdapat hadis yang menyebut tentang kita perlu sayang kepada anak kecil dan hormat kepada orang tua. Mereka yang sebaliknya tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas penderaan kanak-kanak amat salah di sisi undang-undang dan juga agama. Seksyen 31-1-A pembentukan inter alia bahawa mana-mana orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak yang mengabaikan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kejahatan fizikal dan emosi atau yang menyebabkannya atau membenarkannya diabaikan melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Di dalam Islam, anak-anak yang dilahirkan haruslah dijaga dan dipelihara dengan kasih sayang, bukannya untuk didera. Tidak wujud istilah penderaan kanak-kanak, yang ada cuma istilah mendidik dengan kaedah yang digaskan oleh hukum syarak. Listaan tugas yang dipikul sebagai khalifah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan secara khususnya tugas ibu bapa ialah mentadbir keluarga yang terkandung di dalam anaknya dengan sabar dan berhemah agar mereka kelak mendoakan kita. Selamat sejahtera, saya Chan Yinjing. Saya akan membentangkan topik kekuatan mempunyai pegangan agama yang kuat demi menghindari kes-kes penderaan kanak-kanak. Pendidikan agama Islam memainkan peranan yang penting dalam melahirkan masyarakat yang berkasih sayang dan prihatin. Hal ini kerana Islam memerintahkan umatnya sebagai hamba Allah untuk memiliki perasaan kasih sayang terhadap sesama manusia, termasuk ibu bapa memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Bukan sahaja pendidikan agama Islam, tetapi pendidikan agama yang lain seperti pendidikan agama Buddha, agama Kristian dan agama Hindu juga mementingkan nilai-nilai kasih sayang dan prihatin sesama manusia. Dalam agama Kristian, Yesus mengajar umatnya untuk saling mengasihi sama ada kepada kawan-kawan maupun musuh. Manakala agama Buddha mengajar penganutnya melepaskan diri daripada keinginan, nafsu dan godaan dunia supaya tidak melakukan perkara-perkara yang membawa dosa seperti mendera kanak-kanak.
Kalau Hinduisme, Upanishad yang mengajarkan kemurahan seperti berdemer, menunjukkan kasih sayang, menghindari perasaan benci serta dengki, menghormati yang lebih tua dan tidak menginginkan barang orang lain. Semua ajaran ini mengajar umatnya supaya sentiasa berkasih sayang dan berlakuan baik. Oleh demikian, mereka yang berpegang kuat pada agama tidak akan melalang ajaran agama mereka dan tidak melakukan perkara kejam seperti mendera kanak-kanak. Seterusnya ialah kelemahan. Masyarakat tidak berpegang kepada ajaran agama. Golongan ini lebih cenderung untuk melakukan perkara yang dilarang. Kekurangan didikan agama menyebabkan ibu bapa bertindak secara tidak waras. Kedua, penderitaan kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa gagal mengawal perasaan dan emosi mereka. Hal ini berlaku disebabkan daripada masalah tempat kerja dan masalah peribadi. Ibu bapa yang kekurangan didikan moral akan bertindak secara ganas. Yang ketiga, sikap masyarakat yang memandang isu ini secara ringan. Hal ini adalah punca utama penderitaan terhadap kanak-kanak berleluasa. Keempat, tanggapan ibu bapa yang salah. Ibu bapa percaya bahawa kekerasan adalah hukuman apabila anaknya melakukan sesuatu kesalahan. Ini akan menyebabkan kanak-kanak menjadi seorang pendendam. Kesimpulannya, penderitaan kanak-kanak membawa banyak kesan buruk kepada kanak-kanak dan orang yang mendera mereka. Kita harus mencegahnya sebelum perkara ini menjadi lebih teruk. Penderitaan atau penganiayaan kanak-kanak adalah masalah serius yang mempengaruhi orang dari pelbagai lapisan masyarakat di seluruh negara. Kesannya sering dibincangkan dari segi fizikal, psikologi, tingkah laku atau akibat masyarakat. Kes ini harus dikawal oleh pihak berkuasa supaya kes ini tidak melarat menjadi kes yang tidak terkawal. Masyarakat digesa untuk menjadi masyarakat yang lebih prihatin. Mereka perlulah sentiasa memberi perhatian untuk menangani kes ini yang semakin membimbangkan. Usaha dan tindakan yang tegas perlu dijalankan. Telah wujudnya satu talian untuk mereka yang memerlukan bantuan, iaitu talian kasih yang boleh diakses orang awam yang beroperasi 24 jam setiap hari. Setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak berkuasa jika didapati kes sebegini. Inisiatif lain ialah pemerkasaan amalan-amalan keagamaan dalam kehidupan, melibatkan diri dalam seminar-seminar keibubapaan dan bacaan mendalam yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kekeluargaan ke dalam diri. Dengan hal ini, diharapkan kes penderitaan kanak-kanak dapat dikurangkan dan dapat membina masyarakat dan keluarga yang makmur dan sejahtera. Sekian, terima kasih.